Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asratir riyaqil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil atar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazzata ma'siyatik warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia, yakni salat, dapat lagi kita duduk dan bersimpuh di dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, memberikan keberkatan kepada kita. Dengan keberkatan majlis ilmu ini diangkatkan daripada kita segala wabak, penyakit, segala musibah. Dengan keberkatan majlis ilmu ini juga diberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, dan juga dikurniakan kepada kita rezeki yang baik, rezeki yang zahir dan juga yang batin. Juga dipelihara anak isteri kita daripada segala perkara yang berbahaya, dan dikurniakan kepada kita insya-Allah anak-anak yang saleh dan salehah, dan juga keturunan yang saleh dan salehah berkat kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ma ubidallahu bi syai'in afdala minal fiqhi fid din. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak ada yang lebih utama ataupun yang lebih afdal ataupun yang lebih baik untuk digunakan dalam beribadah daripada memahami agama. Jadi maknanya memahami agama, mempelajari ilmu yang fardu ain khususnya, itu lebih baik kerana ia akan digunakan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan ibadat kita sah, menjadikan ibadah kita ni benar di sisi Allah SWT. Kita mesti ada ilmu. Dan juga dinyatakan juga majlisu fiqhin khairun min ibadati sitina sanah. Majlis memahami agama, majlis ilmu itu khairun, lebih baik, min ibadati sitina sanah, lebih baik daripada buat ibadat sunat selama 60 tahun. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ini motivasi kepada kita lah. Kita kena sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu, dan juga kita mengajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk mengimarahkan majlis ilmu. Jadi bila datang ke masjid ini, bukan hanya kita nak imarahkan masjid ini dengan ibadat solat saja, kita kena imarahkan masjid ini dengan majlis ilmu juga. Kerana dua-dua inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan masjid ni untuk ibadah solat sahaja, bahkan juga untuk majlis ilmu. Dan juga disebutkan dalam dalam hadis yang lain, anna hudura majlisi zikrin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir dalam majlis zikir, majlis ilmu ni juga termasuk dalam majlis zikir, afdal min salati alfi rak'atin, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Jadi ini kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menyatakan man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqih.
siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan mencukupkan rezeki dia. Maknanya rezeki tak putus-putus bagi orang yang memahami agama, belajar ilmu agama. Ini kelebihan untuk kita usahakan diri kita untuk menuntut ilmu agama, memahami agama. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ini, Imam Ghazali menyatakan tentang keikhlasan dalam kita menuntut ilmu, kerana ikhlas itulah benteng kita daripada hasutan iblis, syaitan yang sentiasa menghasut kita, memesongkan kita daripada jalan kebenaran. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maka apabila engkau bertanya apakah itu Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali ini namanya Bidayatul Hidayah. Jadi untuk makluman juga kepada tuan-tuan semua, insya-Allah sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ni pada tuan pengurusi juga, pengajian kita ini kita akan berikan setiap seorang jemaah yang ikut pengajian kitab wakaf, kitab Bidayatul Hidayah yang seumpama ini, dengan kita guna dana wakaf. Alhamdulillah saya dah dapat kumpulkan dana wakaf tu, dan saya pun dah buat bayaran kepada penerbit yang terbitkan buku ini. Cuma tunggu posnya sampai saja. Kalau tak minggu depan, 2 minggu lagi lah, sebab gunakan pos Malaysia kan. Pos Malaysia kalau ke sini lambat sikit, biasalah lambat sikit. Jadi itu saja pilihan yang ada. Jadi kita tunggulah, insya-Allah, mudah-mudahan 50 naskah saya dah bayar 50 naskah tu dengan pos apa semua, lebih kurang dalam RM750 lah. Itu semua hasil sumbangan yang dapat dikutip. Jadi maknanya kita akan bagi, saya target di sini dalam 30 jemaah lah. Kalau dah lebih, kita bagi lebih lah. Kalau hanya sekadar 30 ataupun 40, selebihnya saya akan bagi ke tempat lain. Ke tempat lain lah yang memerlukan. Jadi boleh war-warkan lah. Jadi kitab tu kita bagi percuma, syarat dia istiqamah lah sampai habis, insya-Allah. Itu saja. Jadi kata Imam Ghazali, apakah itu Bidayatul Hidayah? Yakni permulaan jalan menuju hidayah. Untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, sebagaimana kita telah jelaskan sebelum ini. Jadi takwa ni ada takwa yang zahir dan juga ada takwa yang batin. Takwa yang batin ni bila kita dah sampai nihayatul hidayah, kita dah sampai kesudahan jalan hidayah tu, kita akan dapat ketakwaan yang batin. Jadi kita duduk solat ni secara zahirnya kita dah takwa di sudut zahir. Kita dah solat, kita buat perintah Allah SWT, tinggalkan larangannya, tu kita dah dapat ketakwaan di sudut zahir. Jadi nak dapat yang batin ni, kena betul-betul ikhlas, kena betul-betul beramal kerana Allah SWT. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kerana syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Kita nak dapat syurga ni, kita kena melalui ketakwaan. Dan nak dapat ketakwaan tu tidak akan didapatkan ketakwaan tu melainkan orang yang bersedia menyediakan diri dia untuk bertakwa. Dan takwa itu kata Imam Ghazali terbagi kepada dua. Apa yang dimaksudkan takwa tu? Yang pertama adalah menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yang ini melaksanakan ketaatan. Kita nak dapat takwa tu, kita kena junjung segala perintah Allah Ta'ala, taat segala apa yang disuruh, kita kena taat. Untuk nak dapat takwa tu. Takwa ni dalam erti kata yang lain adalah takutlah, khasyah, takut yang sebenar-benarnya takut kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala larangan Allah SWT, yang ini meninggalkan maksiat. Maksiat zahir ke maksiat batin ditinggalkan. Baru kita akan mendapat nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan nak dapat takwa ni, pertama melaksanakan ketaatan, yang kedua meninggalkan segala maksiat. Dan dua perkara inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita masuklah bahagian yang pertama, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi nak dapat jalan takwa tadi, Mazhab sebut, pertama kena laksanakan ketaatan, yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Jadi Imam Ghazali akan terangkan dulu tentang ketaatan ni. Dalam ketaatan ni apa yang kita mesti lakukan? Apa adab-adab dalam kita melaksanakan ketaatan?
Lalu kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah SWT itu ada yang fardu, yakni ada yang wajib dan ada yang sunat. Dan kita melaksanakan ketaatan perintah Allah Ta'ala ni ada yang wajib, yakni fardu, ada juga yang namanya sunat, yang sunat. Yang fardu itu ialah modal. Fardu itu adalah modal. Solat yang wajib itu adalah modal. Puasa yang wajib itu adalah modal. Haji itu adalah modal. Itu modal apa? Iaitu asas perniagaan. Kalau kita berniaga, itulah modal kita dalam kita berniaga. Jadi dalam ibadat ni, yang fardu itu adalah modal. Pasal apa? Bila kita buat ibadat, seumpama kita berurusan niaga dengan Allah SWT. Jadi ibadat yang wajib itu, yang fardu itu adalah modal kita. Modal kita ataupun asas kita nak berurus niaga dengan Allah SWT. Dan dengan modal inilah kita akan selamat. Biasa modal inilah kita selamat. Kalau kita berniaga, orang kata balik modal. Balik modal tu kira dah selamat lah, kan? Walaupun tak ada untung, balik modal dah kira selamat. Tapi kalau niaga tak balik modal, rugi, kan? Untung dah tak ada, modal pun tak balik modal juga, rugilah. Dua kali rugi. Tapi kalau untung tak ada, modal kita dapat balik, kita selamat. Kita selamatlah. Dan modal tu kita boleh guna semula, kan? Dengan modal inilah kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu, kalau yang fardu itu tadi adalah modal, yang sunat itu ialah keuntungan. Yang sunat itu adalah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Jadi konsepnya ialah yang fardu itu adalah modal, asas kita berniaga. Yang sunat itu adalah untung kita. Jadi kalau kita buat ibadat, misalnya solat, kita buat yang fardu, rajin buat yang fardu, yang sunat malah nak buat, maknanya tak ada untung lah. Kita dapat modal saja. Dapat modal itu pun kalau kita buat yang fardu itu betul-betul ikut syarat rukun dia, betul-betul lah. Maksudnya kita dapat markah 100%. Tapi yakin ke kita buat solat tu dapat 100%? Kita tak yakin, kan? Bila tak yakin, kena ada yang sunat. Bila ada yang sunat, sunat inilah yang akan menampung ibadat, kecacatan ibadat yang wajib tadi. Jadi kalau yang sunat kita tak buat, tak adalah yang nak menampung ibadat yang wajib. Jadi itu peranan ibadat yang sunat. Jangan bila disebut sunat, kita kata sunat ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Jangan macam tu. Sunat ini konsepnya ialah bila kita buat dapat pahala. Bila kita tak buat, bukan tak apa, rugi saja. Kita kena tanam dalam minda kita, sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi saja. Bila kita kata sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak mengapa, dia tak ada motivasi nak buat. Pasal apa? Tinggal pun tak ada apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita tanamkan, bila tinggal kita rugilah, maka kita ada motivasi nak buat. Ada galakan untuk kita nak buat, sentiasa buat. Jadi itu peranan ibadat yang sunat, nak menampung ibadat yang wajib. Kalau kita ada dua-dua ni, maka kita dapat modal dan dapat untung. Dapat modal dan dapat untung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Hadis riwayat dalam kitab Imam Bukhari daripada Imam Abu Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ni Rasulullah SAW bersabda, hadis ni adalah hadis hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku
dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita nak dicintai oleh Allah SWT, nak menghampirkan diri kepada Allah SWT, bukan sahaja melakukan ibadat yang wajib saja, bahkan melakukan ibadat yang sunat juga. Barulah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, bila Allah telah mencintai seseorang yang dia melakukan ibadat yang wajib dan sunat itu tadi, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan akulah lidah yang dia berkata-kata dengannya, dan akulah tangan yang dia menyentuh dengannya, dan akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi ini kita kena faham, bila Allah mengatakan, bila Allah mencintai kita, Allah jadikan apa yang kita dengar tu adalah dengar yang baik-baik. Sebab kita telah dicintai oleh Allah SWT, maka Allah jaga kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Kita melihat pun melihat yang baik-baik. Apa yang dijaga oleh Allah SWT. Kalau kita bercakap pun bercakap yang baik-baik sahaja. Kalau kita menyentuh, berjalan pun pergi kepada tempat yang baik, kerana kita dijaga oleh Allah SWT. Sebab itu dikatakan akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kan? Ini kelebihan orang yang dicintai oleh Allah SWT, setelah mana dia melakukan ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat. Dan engkau wahai penuntut ilmu, ini kita semualah, kata Imam Ghazali, dan engkau wahai penuntut ilmu tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala ini kecuali dengan menguasai hati. Jadi kita nak dapat buat yang wajib ataupun yang sunat ini, kita tak dapat laksanakan segala perintah Allah Ta'ala ini, kita tak dapat buat segala ketaatan ini kecuali kita telah menguasai hati kita sendiri, dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu. Jadi bila kita dapat kuasai hati kita, dapat jaga seluruh anggota tubuh badan kita pada sekalian masa, dan juga pada setiap turun naiknya nafas kita ini, bermula daripada pagi sampai ke petang, baru kita akan dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau kita tak dapat jaga, maka kita tak dapat melakukan ketaatan. Tak dapat melakukan ketaatan. Maksudnya bila kita dapat jaga hati kita daripada hasutan iblis, maka kita akan anggota kita seluruh lain pun akan ikut hati kita bila kita dah menguasai hati kita. Tapi kalau hati kita tidak dikuasai, bahkan dikuasai oleh hasutan syaitan, iblis, maka seluruh anggota tubuh kita ni pun tidak akan dapat melaksanakan ketaatan dengan sempurna. Sebab itulah pokok pangkalnya tadi adalah ikhlas tu. Ikhlas dulu. Ikhlas tu penting. Bila kita dah ikhlas, maknanya kita dah kuasai hati kita. Sebab kita hati kita diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan jaga kita. Sebab tu ikhlas ni dia kena perbaharui. Datang masjid, keluar masjid, duduk baca ilmu, baca Quran dan sebagainya tu. Apa saja yang kita lakukan dalam tempoh 24 jam ni, selama nafas kita turun dan naik, kita kena jaga. Ikhlas ni kena jaga. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Dan kita tahu Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui kan. Allah Maha mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Segala apa yang ada dalam batin kita ni Allah tahu. Dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan Allah sentiasa melihat apa yang ada pada zahir kita dan juga batin kita. Setiap gerak batin kita terlintas apa-apa, semua Allah tahu. Belum buat lagi baru terlintas, Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu,
dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu, semuanya Allah Maha mengetahui. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, semuanya Allah tahu. Duduk di tempat paling gelap sekalipun, Allah tahu. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Kita ni sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa. Kenapa? Subhanallahi la yanamu wa la yasugan. Allah tu tidak tidur. Allah sentiasa jaga, melihat kita, sentiasa memerhatikan kita. Sebenarnya engkau sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam al-mulk, alam yang nampak oleh manusia. Alam al-mulk ni alam yang nampak oleh manusia, alam dunia ni. Dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui. Jadi sama di alam dunia, di alam malakut, alam jabarut, semuanya Allah mengetahui. Setiap yang bergerak, setiap yang diam, Allah mengetahui. Kerana semua itu adalah makhluk ciptaannya, jadi dia mengetahui. Dan kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yakni Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Siapa yang ada pandangan mata yang khianat, kita tak tahu orang khianat dengan kita, Allah mengetahui. Dan apa yang disembunyikan oleh hati, orang benci kita ke, kan, berdendam dengan kita dalam hati dia, Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu. Tengok muka manis saja, tapi dalam hati tu dendam kesumat. Dan firman-Nya lagi, firman Allah lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala rahsia yang lebih tersembunyi lagi. Allah dah tahu tentang rahsia, sir. Rahsia tu dah sembunyi lah. Rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Yang rahsia dan lebih rahsia lagi, itu pun Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi kita kena ingatkan diri kita untuk sentiasa jaga adab kita. Setiap masa ketika ni kena jaga adab, kerana Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Setiap masa yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Maka kita jagalah adab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga adab kita. Maksudnya bukan saja ketika mana kita sembahyang, di luar pada sembahyang pun kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik zahir ataupun batin. Secara zahir kita ataupun secara batin kita kena jaga adab. Maknanya selama mana kita hidup, selama mana kita bernafas, adab kita dengan Allah SWT itu sentiasa dijaga. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Jadi adab kita dengan Allah SWT ni seumpama seorang hamba yang hina, yang mana dia berada di hadapan raja yang gagah perkasa. Dia takut, dia gerun, dia jaga adab dia. Seumpama itulah kita ketika mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab-adab itu, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Maksud kita sungguh-sungguh jaga adab tu, jangan sampai kita menyebabkan Allah melihat kita berada di tempat yang dilarang, tempat yang maksiat dan sebagainya. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendaki kehadiranmu, seperti masjid.
Jangan kita biarkan diri kita ni dilihat oleh Allah SWT pada tempat yang dilarang. Dan jangan kita tidak ada di tempat yang Allah nak kita ada, iaitu masjid ataupun majlis ilmu, majlis zikir, tempat-tempat yang baik. Jangan kita sampai kita tidak ada di tempat tersebut. Ketika mana Allah melihat kita tidak ada, kita sibuk pergi mana, kecuali kita ada sebab-sebab yang munasabah lah. Itu maknanya dikecualikan. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab yang munasabah, duduk saja relax kat rumah kan, ataupun pergi shopping mall, pergi beli barang tu barang ini, masjid tak datang, kuliah ilmu tak datang. Jangan sampai macam tu. Sebab apa? Nanti akan dipersoalkan. Waktu sekian-sekian kamu pergi shopping mall, kau pergi sini, jalan saja di sini, kenapa tak pergi majlis ilmu? Kenapa tak pergi masjid? Kalau kita ada alasan, kita kata tak sempat ya Allah, kerja masa tak sempat, kita ada alasan lah. Tapi kalau kita tak cari waktu lain, memang hari-hari macam tu. Kalau bukan hari-hari, ada masa-masa dia tak sempat, tu lain ceritalah. Tapi kalau hari-hari tak sempat, nanti kita kena jawab lah kenapa. Kena sediakan jawapan. Kalau budak-budak, murid-murid, kalau dengan cikgu dia boleh kelentong lagi lah. Dia kelentong sikit, buat ayat sikit, goreng-goreng, cikgu pun percaya. Dengan Allah SWT jangan. Dia maha mengetahui. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan waktumu baik-baik. Kita tak akan mampu datang ke masjid, tak akan mampu duduk dalam majlis ilmu, melainkan bila kita atur masa kita tu baik-baik. Maksudnya kalau kata perlu beli barang, katakanlah barang di rumah dah habis ke apa semua, boleh tak kita tangguhkan, beli esok ke contohnya. Kalau boleh ditangguhkan, tangguhkan. Sebab malam ni ada majlis ilmu misalnya, nak datang ke masjid. Tapi kalau tak boleh ditangguhkan, terpaksa beli. Sebab malam ni nak makan dah tak ada barang misalnya. Tapi nak shopping beli baju, boleh ditangguhkan contohnya. Esok-esok boleh beli. Nak kalut malam ni beli buat apa? Contohlah. Jadi kena atur masa tu. Bila kita dapat atur masa tu dengan baik, maka kita akan sempatlah datang ke masjid, sempat akan ikut kuliah dan sebagainya. Tapi kalau waktu begini kita shift kerja, nak buat macam mana? Bekerja kita kan, tu tak dapat dielakkan. Dan engkau susunkan wirid-wiridmu, ini bacaan kita, wirid-wirid kita dari pagi hingga petang. Maknanya kita susun waktu kita untuk nak buat amal yang fardu tadi, amal yang sunat, kena susun waktu, kena ada jadual lah. Jadi jadual ni bukan anak-anak kita pergi sekolah je ada jadual, kita pun kena ada jadual juga. Walaupun kita tak buatlah jadual tu tanpa dekat dinding rumah kan, ataupun dinding bilik, maknanya dalam kepala ni dah ada dah, waktu ni apa kita kena buat, waktu ni apa kita kena buat, tu jadual kita. Hari-hari kita bangun tidur, mandi, solat subuh, masjid, jemaah dan sebagainya, sampailah kita tidur balik, apa jadual kita, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena baca, itu semua wirid-wirid yang kita kena baca apa, itu jadual kita. Maka dengarlah nasihatku baik-baik, kata Imam Ghazali, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh Tuhanmu. Jadi lepas ni Imam Ghazali akan sebut, memula daripada bab yang pertama sampailah yang bab yang ke akhir, iaitu apa yang disuruh oleh Allah SWT, bermula daripada engkau bangun tidur. Pada waktu bangun tidur, waktu pagi, Imam Ghazali akan sebut apa adab-adab dia, sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi Imam Ghazali akan sebut adab kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Maknanya detail. Itulah yang kita selalu buat hari-hari. Jadi kita kena tahu apa yang kita selalu buat hari-hari itu. Adab apa yang kita selalu buat hari-hari. Jadi adab yang pertama ialah adab bangun daripada tidur. Jadi adab ni maknanya budi pekerti yang baik, sopan santun tu maknanya dari segi bahasa kan adab. Jadi bila kita beradab dengan Allah SWT, maknanya sopan santun kita dengan Allah SWT. Kalau tidur, sopan santun kita macam mana, adab kita macam mana, budi pekerti kita macam mana. Dan orang yang paling beradab di dunia ini adalah baginda Nabi SAW. Adab Nabi SAW kita tak dapat tandingi, hatta sahabat pun tak boleh tanding adab Nabi SAW. Kenapa? Kerana adab Nabi itu
diasuh, dididik oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, mentakdibkan aku. Maka pendidikan adab aku ni yang terbaik. Yang terbaik sebab diasuh langsung oleh Allah SWT, dididik langsung oleh Allah SWT. Sesuailah sebab Nabi diangkat sebagai Nabi, Rasul teladan. Tentulah adabnya lebih baik. Bahkan disebutkan dalam ada yang lain, adab Nabi itu adalah Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Quran. Bahkan tujuan Nabi SAW diutuskan pun disebutkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan oleh Allah SWT, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Nak menyempurnakan akhlak manusia, akhlak umat ini. Jadi kita tengok adab yang pertama, iaitu adab bangun daripada tidur. Adab bangun daripada tidur. Tidur ni semua orang tahu kan, tidur kan. Maknanya bangun daripada tidur di sini, tidur ni adalah tidur malam. Sebab tidur ni ada tidur siang, ada tidur siang tu, ada tidur tengah hari. Nanti kita jelaskan jenis-jenis tidur. Ada 5 jenis tidur. Yang mana yang disunatkan, mana dimakruhkan, yang mana diharamkan. Nanti kita jelaskan. Jadi yang ni adalah tidur malam. Bangun daripada tidur tu waktu pagi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun daripada tidur. Maknanya bila kita tidur malam sampai pada waktu pagi sebelum subuh tu, hendaklah kita berusaha supaya dapat bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur tu, kalau kita masih ditakdirkan bernyawa. Kalau tak ditakdirkan bernyawa, mati memang tak terbangunlah. Ni maknanya kalau kita ditakdirkan masih bernyawa. Kenapa? Tidur tu adalah mati. Tidur tu mati. Bila kita tidur, nyawa kita dipegang oleh Allah SWT. Bukan pegang macam kita genggam tu, bukan. Maksudnya dalam genggaman Allah SWT, dalam kekuasaan Allah SWT. Seumpama digenggam, dipegang roh kita tu. Kalau kita ditakdirkan esok tu kita masih bernyawa, dilepaskan roh itu ke jasad kita, maka kita pun bangun. Tapi kalau kita tak ditakdirkan esoknya hidup, maka terus dipegang roh kita tu, kita tak terbangun lah. Dengan sebab tu dikatakan tidur itu adalah mati sekejap tidur tu. Jadi bangun tu sebelum terbit fajar. Bangun daripada tidur tu sebelum terbit fajar. Jadi kita mesti bangun sebelum terbit fajar. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ni Allah menyatakan bila kita tidur tu Allah pegang roh kita, pegang jiwa kita. Seumpama kita matilah. Seumpama kita mati. Kemudian kita dibangunkan. Ni dinyatakan dalam ayat ni, kita dibangunkan kalau kita tidak ditakdirkan kita mati, dilepaskan roh kita tu. Kalau kita ditakdirkan mati, maka dipegang terus roh kita tu, diambil terus roh kita ketika mana kita tidur. Kemudian kita usaha bangun daripada tidur sebelum terbit fajar. Maksud sebelum terbit fajar ni adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar ni dia ada dua. Fajar ni ada dua. Satu dinamakan fajar kazib. Fajar kazib. Fajar kazib ni adalah fajar yang terbit sebelum fajar shadiq. Fajar kazib ni kalau dalam bahasa kita ni fajar tipu lah. Olok-olok. Dia bukan betul-betul fajar yang betul-betul keluar. Olok-olok. Fajar kazib ni dia akan terbit sebelum terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ni adalah penentuan waktu subuh. Penentuan waktu subuh. Jadi kalau kita berpuasa, dikatakan jangan makan sehingga terbit fajar, itu adalah
apa nama, fajar sadiq. Tapi kita ada imsak kan, ada imsak, ikut imsak dia. Jadi kalau terbit fajar kazib, itu apa nama, belum lagi masuk waktu subuh. Nak tahu perbezaan di antara fajar kazib dengan fajar sadiq ini, nanti tuan-tuan boleh Google. Dia ada gambar dia. Ini gambar fajar kazib, ini gambar fajar sadiq. Kalau fajar sadiq tu dia dah cerah sikit. Yang fajar kazib ni dia belum betul-betul cerah lagi. Maksud fajar ni adalah cahaya. Kan matahari sebelum terbit, dia keluar cahaya dulu. Sebelum dia keluar matahari tu, dia keluar cahaya dulu. Jadi waktu kazib tu dia cahaya dia sikit je, belum betul-betul lagi. Bila dah fajar sadiq, dia cahaya dia terang sikit, tapi belum nampak matahari. Itu waktu kita sembahyang subuh. Jadi maknanya bangun tu awal sebelum terbit fajar sadiq. Yang lebih baiknya kita bangun sebelum fajar kazib lagi kita dah bangun. Maksudnya kalau subuh, misalnya subuh pukul 5 pagi gitu kan, pukul 4 tu dah bangun, saya kata 4.30 ke, bangun awal sebelum fajar sadiq. Itu seboleh-bolehnya bangun awal sebelum fajar sadiq. Jadi di sini maknanya fajar tu, untuk apa nama, makluman kita ada dua, fajar kazib ataupun fajar sadiq. Jadi fajar sadiq ini adalah apa nama ni, masuknya waktu subuh tu. Bila terbit fajar tu maknanya dah masuk waktu subuh. Bila terbit fajar tu memang dah tak boleh makan, tak boleh apalah. Kalau kita berpuasa. Tapi kalau berpuasa jangan tunggu terbit fajar sadiq tu dah berhenti makan. Bila dah imsak tu dah berhenti makan. Pasal apa, kita tak tahu apa yang melekat dekat gigi kita kan. Katakan kita berhenti sebelum terbit fajar sadiq, 2-3 minit kita baru berhenti kan. Tiba-tiba bila terbit fajar sadiq, rupanya ada benda melekat, tertelan ke apa semua, kan dah jadi masalah. Jadi ikut apa nama, waktu imsak tu, waktu yang telah ditentukan. Jadi bangun awal sebelum terbit fajar kazib tadi apa? Untuk apa? Untuk kita buat ibadat yang lain. Sebelum sembahyang subuh tu buat ibadat yang lain. Itu tujuan kita. Jadi nanti insya-Allah kita jelaskan lagi tentang adab-adab bangun daripada tidur ni, baru permulaan, mukadimah adab-adab bangun daripada tidur. Jadi sementara nak tunggu buku sampai tu, insya-Allah lah sempatlah lagi ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaflah kalau ada saya silap. Kalau ada yang lebih mengetahui, tolong tegurlah, bagi teguran kalau ada saya silap. Mudah-mudahan insya-Allah kita diangkat darjat Allah SWT dengan sebab kita duduk manusia ni, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asratir riyaqil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa an-nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazzata ma'siyatik warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia, yakni salat, dapat lagi kita duduk dan bersimpuh di dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, memberikan keberkatan kepada kita. Dengan keberkatan majlis ilmu ini diangkatkan daripada kita segala wabak, penyakit, segala musibah. Dengan keberkatan majlis ilmu ini juga diberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, dan juga dikurniakan kepada kita rezeki yang baik, rezeki yang zahir dan juga yang batin. Juga dipelihara anak isteri kita daripada segala perkara yang berbahaya, dan dikurniakan kepada kita insya-Allah anak-anak yang saleh dan salehah, dan juga keturunan yang saleh dan salehah berkat kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ma'ubidallahu bi syai'in afdala minal fiqhi fid din. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak ada yang lebih utama ataupun yang lebih afdal ataupun yang lebih baik untuk digunakan dalam beribadah daripada memahami agama. Jadi maknanya memahami agama, mempelajari ilmu yang fardu ain khususnya, itu lebih baik kerana ia akan digunakan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan ibadat kita sah, menjadikan ibadah kita ni benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti ada ilmu. Dan juga dinyatakan juga majlisu fiqhin khairun min ibadati sitina sanah. Majlis memahami agama, majlis ilmu itu khairun, lebih baik, min ibadati sitina sanah, lebih baik daripada buat ibadat sunat selama 60 tahun. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ini motivasi kepada kita lah. Kita kena sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu, dan juga kita mengajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk mengimarahkan majlis ilmu. Jadi bila datang ke masjid ni, bukan hanya kita nak imarahkan masjid ni dengan ibadat solat saja, kita kena imarahkan masjid ini dengan majlis ilmu juga. Kerana dua-dua inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan masjid ni untuk ibadah solat sahaja, bahkan juga untuk majlis ilmu. Dan juga disebutkan dalam dalam hadis yang lain, anna hudura majlisi zikrin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir dalam majlis zikir, majlis ilmu ni juga termasuk dalam majlis zikir, afdal min salati alfi rak'atin, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Jadi ini kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menyatakan man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqih.
siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan mencukupkan rezeki dia. Maknanya rezeki tak putus-putus bagi orang yang memahami agama, belajar ilmu agama. Ini kelebihan untuk kita usahakan diri kita untuk menuntut ilmu agama, memahami agama. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ini, Imam Ghazali menyatakan tentang keikhlasan dalam kita menuntut ilmu, kerana ikhlas itulah benteng kita daripada hasutan iblis, syaitan yang sentiasa menghasut kita, memesongkan kita daripada jalan kebenaran. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maka apabila engkau bertanya apakah itu Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali ini namanya Bidayatul Hidayah. Jadi untuk makluman juga kepada tuan-tuan semua, insya-Allah sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ni kepada tuan pengurusi juga, pengajian kita ini kita akan berikan setiap seorang jemaah yang ikut pengajian kitab wakaf, kitab Bidayatul Hidayah yang seumpama ini, dengan kita guna dana wakaf. Alhamdulillah saya dah dapat kumpulkan dana wakaf tu, dan saya pun dah buat bayaran kepada penerbit yang terbitkan buku ini. Cuma tunggu posnya sampai saja. Kalau tak minggu depan, 2 minggu lagi lah, sebab gunakan pos Malaysia kan. Pos Malaysia kalau ke sini lambat sikit, biasalah lambat sikit. Jadi itu saja pilihan yang ada. Jadi kita tunggulah, insya-Allah, mudah-mudahan 50 naskah saya dah bayar 50 naskah tu dengan pos apa semua, lebih kurang dalam RM750 lah. Itu semua hasil sumbangan yang dapat dikutip. Jadi maknanya kita akan bagi, saya target di sini dalam 30 jemaah lah. Kalau dah lebih, kita bagi lebih lah. Kalau hanya sekadar 30 ataupun 40, selebihnya saya akan bagi ke tempat lain. Ke tempat lain lah yang memerlukan. Jadi boleh war-warkan lah. Jadi kitab tu kita bagi percuma, syarat dia istiqamah lah sampai habis, insya-Allah. Itu saja. Jadi kata Imam Ghazali, apakah itu Bidayatul Hidayah? Yakni permulaan jalan menuju hidayah. Untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, sebagaimana kita telah jelaskan sebelum ini. Jadi takwa ni ada takwa yang zahir dan juga ada takwa yang batin. Takwa yang batin ni bila kita dah sampai nihayatul hidayah, kita dah sampai kesudahan jalan hidayah tu, kita akan dapat ketakwaan yang batin. Jadi kita duduk solat ni secara zahirnya kita dah takwa di sudut zahir. Kita dah solat, kita buat perintah Allah SWT, tinggalkan larangannya, tu kita dah dapat ketakwaan di sudut zahir. Jadi nak dapat yang batin ni, kena betul-betul ikhlas, kena betul-betul beramal kerana Allah SWT. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kerana syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Kita nak dapat syurga ni, kita kena melalui ketakwaan. Dan nak dapat ketakwaan tu tidak akan didapatkan ketakwaan tu melainkan orang yang bersedia menyediakan diri dia untuk bertakwa. Dan takwa itu kata Imam Ghazali terbagi kepada dua. Apa yang dimaksudkan takwa tu? Yang pertama adalah menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yang ini melaksanakan ketaatan. Kita nak dapat takwa tu, kita kena junjung segala perintah Allah Ta'ala, taat segala apa yang disuruh, kita kena taat. Untuk nak dapat takwa tu. Takwa ni dalam erti kata yang lain adalah takutlah, khasyah, takut yang sebenar-benarnya takut kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala larangan Allah SWT, yang ini meninggalkan maksiat. Maksiat zahir ke maksiat batin ditinggalkan. Baru kita akan mendapat nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan nak dapat takwa ni, pertama melaksanakan ketaatan, yang kedua meninggalkan segala maksiat. Dan dua perkara inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita masuklah bahagian yang pertama, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi nak dapat jalan takwa tadi Mazhab sebut, pertama kena laksanakan ketaatan, yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Jadi Imam Ghazali akan terangkan dulu tentang ketaatan ni. Dalam ketaatan ni apa yang kita mesti lakukan? Apa adab-adab dalam kita melaksanakan ketaatan?
Lalu kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah SWT itu ada yang fardu, yakni ada yang wajib dan ada yang sunat. Kadang kita melaksanakan ketaatan perintah Allah Ta'ala ni ada yang wajib, yakni fardu, ada juga yang namanya sunat, yang sunat. Yang fardu itu ialah modal. Fardu itu adalah modal. Solat yang wajib itu adalah modal. Puasa yang wajib itu adalah modal. Haji itu adalah modal. Itu modal apa? Iaitu asas perniagaan. Kalau kita berniaga, itulah modal kita dalam kita berniaga. Jadi dalam ibadat ni, yang fardu itu adalah modal. Pasal apa? Bila kita buat ibadat, seumpama kita berurusan niaga dengan Allah SWT. Jadi ibadat yang wajib itu, yang fardu itu adalah modal kita. Modal kita ataupun asas kita nak berurus niaga dengan Allah SWT. Dan dengan modal inilah kita akan selamat. Biasa modal inilah kita selamat. Kalau kita berniaga, orang kata balik modal. Balik modal tu kira dah selamat lah, kan? Walaupun tak ada untung, balik modal dah kira selamat. Tapi kalau niaga tak balik modal, rugi, kan? Untung dah tak ada, modal pun tak balik modal juga, rugilah. Dua kali rugi. Tapi kalau untung tak ada, modal kita dapat balik, kita selamat. Kita selamatlah. Dan modal tu kita boleh guna semula, kan? Dengan modal inilah kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu, kalau yang fardu itu tadi adalah modal, yang sunat itu ialah keuntungan. Yang sunat itu adalah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Jadi konsepnya ialah yang fardu itu adalah modal, asas kita berniaga. Yang sunat itu adalah untung kita. Jadi kalau kita buat ibadat, misalnya solat, kita buat yang fardu, rajin buat yang fardu, yang sunat malah nak buat, maknanya tak ada untung lah. Kita dapat modal saja. Dapat modal itu pun kalau kita buat yang fardu itu betul-betul ikut syarat rukun dia, betul-betul lah. Maksudnya kita dapat markah 100%. Tapi yakin ke kita buat solat tu dapat 100%? Kita tak yakin, kan? Bila tak yakin, kena ada yang sunat. Bila ada yang sunat, sunat inilah yang akan menampung ibadat, kecacatan ibadat yang wajib tadi. Jadi kalau yang sunat kita tak buat, tak adalah yang nak menampung ibadat yang wajib. Jadi itu peranan ibadat yang sunat. Jangan bila disebut sunat, kita kata sunat ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Jangan macam tu. Sunat ini konsepnya ialah bila kita buat dapat pahala. Bila kita tak buat, bukan tak apa, rugi saja. Kita kena tanam dalam minda kita, sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi saja. Bila kita kata sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak mengapa, dia tak ada motivasi nak buat. Pasal apa? Tinggal pun tak ada apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita tanamkan, bila tinggal kita rugilah, maka kita ada motivasi nak buat. Ada galakan untuk kita nak buat, sentiasa buat. Jadi itu peranan ibadat yang sunat, nak menampung ibadat yang wajib. Kalau kita ada dua-dua ni, maka kita dapat modal dan dapat untung. Dapat modal dan dapat untung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Hadis riwayat dalam kitab Imam Bukhari daripada Imam Abu Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ni Rasulullah SAW bersabda, hadis ni adalah hadis hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku
dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita nak dicintai oleh Allah SWT, nak menghampirkan diri kepada Allah SWT, bukan sahaja melakukan ibadat yang wajib saja, bahkan melakukan ibadat yang sunat juga. Barulah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, bila Allah telah mencintai seseorang yang dia melakukan ibadat yang wajib dan sunat itu tadi, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan akulah lidah yang dia berkata-kata dengannya, dan akulah tangan yang dia menyentuh dengannya, dan akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi ini kita kena faham, bila Allah mengatakan, bila Allah mencintai kita, Allah jadikan apa yang kita dengar tu adalah dengar yang baik-baik. Sebab kita telah dicintai oleh Allah SWT, maka Allah jaga kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Kita melihat pun melihat yang baik-baik. Apa yang dijaga oleh Allah SWT. Kalau kita bercakap pun bercakap yang baik-baik sahaja. Kalau kita menyentuh, berjalan pun pergi kepada tempat yang baik, kerana kita dijaga oleh Allah SWT. Sebab itu dikatakan akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kan? Ini kelebihan orang yang dicintai oleh Allah SWT, setelah mana dia melakukan ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat. Dan engkau wahai penuntut ilmu, ini kita semualah, kata Imam Ghazali, dan engkau wahai penuntut ilmu tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala ini kecuali dengan menguasai hati. Jadi kita nak dapat buat yang wajib ataupun yang sunat ini, kita tak dapat laksanakan segala perintah Allah Ta'ala ini, kita tak dapat buat segala ketaatan ini kecuali kita telah menguasai hati kita sendiri, dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu. Jadi bila kita dapat kuasai hati kita, dapat jaga seluruh anggota tubuh badan kita pada sekalian masa, dan juga pada setiap turun naiknya nafas kita ini, bermula daripada pagi sampai ke petang, baru kita akan dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau kita tak dapat jaga, maka kita tak dapat melakukan ketaatan. Tak dapat melakukan ketaatan. Maksudnya bila kita dapat jaga hati kita daripada hasutan iblis, maka kita akan anggota kita seluruh lain pun akan ikut hati kita, bila kita dah menguasai hati kita. Tapi kalau hati kita tidak dikuasai, bahkan dikuasai oleh hasutan syaitan, iblis, maka seluruh anggota tubuh kita ni pun tidak akan dapat melaksanakan ketaatan dengan sempurna. Sebab itulah pokok pangkalnya tadi adalah ikhlas. Ikhlas dulu. Ikhlas tu penting. Bila kita dah ikhlas, maknanya kita dah kuasai hati kita. Sebab kita hati kita diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jaga kita. Sebab tu ikhlas ni dia kena perbaharui. Datang masjid, keluar masjid, duduk baca ilmu, baca Quran dan sebagainya tu, apa saja yang kita lakukan dalam tempoh 24 jam ni, selama nafas kita turun dan naik, kita kena jaga. Ikhlas ni kena jaga. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Dan kita tahu Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui kan. Allah Maha mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Segala apa yang ada dalam batin kita ni Allah tahu. Dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan Allah sentiasa melihat apa yang ada pada zahir kita dan juga batin kita. Setiap gerak batin kita terlintas apa-apa, semua Allah tahu. Belum buat lagi baru terlintas, Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu,
dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu, semuanya Allah Maha mengetahui. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, semuanya Allah tahu. Duduk di tempat paling gelap sekalipun, Allah tahu. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Kita ni sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa. Kenapa? Subhanallahi la yanamu wa la yasugan. Allah tu tidak tidur. Allah sentiasa jaga, melihat kita, sentiasa memerhatikan kita. Sebenarnya engkau sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam al-mulk, alam yang nampak oleh manusia. Alam al-mulk ni alam yang nampak oleh manusia, alam dunia ni. Dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui. Jadi sama di alam dunia, di alam malakut, alam jabarut, semuanya Allah mengetahui. Setiap yang bergerak, setiap yang diam, Allah mengetahui. Kerana semua itu adalah makhluk ciptaannya, jadi dia mengetahui. Dan kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yakni Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Siapa yang ada pandangan mata yang khianat, kita tak tahu orang khianat dengan kita, Allah mengetahui. Dan apa yang disembunyikan oleh hati, orang benci kita ke, kan, berdendam dengan kita dalam hati dia, Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu. Tengok muka manis saja, tapi dalam hati tu dendam kesumat. Dan firman-Nya lagi, firman Allah lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala rahsia yang lebih tersembunyi lagi. Allah dah tahu tentang rahsia, sir. Rahsia tu dah sembunyi lah. Rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi, yang rahsia dan lebih rahsia lagi, itu pun Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi kita kena ingatkan diri kita untuk sentiasa jaga adab kita. Setiap masa ketika ni kena jaga adab, kerana Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Setiap masa yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Maka kita jagalah adab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga adab kita. Maksudnya bukan saja ketika mana kita sembahyang, di luar pada sembahyang pun kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik zahir ataupun batin. Secara zahir kita ataupun secara batin kita kena jaga adab. Maknanya selama mana kita hidup, selama mana kita bernafas, adab kita dengan Allah SWT itu sentiasa dijaga. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Jadi adab kita dengan Allah SWT ni seumpama seorang hamba yang hina, yang mana dia berada di hadapan raja yang gagah perkasa. Dia takut, dia gerun, dia jaga adab dia. Seumpama itulah kita ketika mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab-adab itu, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Maksud kita sungguh-sungguh jaga adab tu, jangan sampai kita menyebabkan Allah melihat kita berada di tempat yang dilarang, tempat yang maksiat dan sebagainya. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendaki kehadiranmu, seperti masjid.
Jangan kita biarkan diri kita ni dilihat oleh Allah SWT pada tempat yang dilarang. Dan jangan kita tidak ada di tempat yang Allah nak kita ada, iaitu masjid ataupun majlis ilmu, majlis zikir, tempat-tempat yang baik. Jangan kita sampai kita tidak ada di tempat tersebut. Ketika mana Allah melihat kita tidak ada, kita sibuk pergi mana, kecuali kita ada sebab-sebab yang munasabah lah. Itu maknanya dikecualikan. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab yang munasabah, duduk saja relax kat rumah kan, ataupun pergi shopping mall, pergi beli barang tu barang ini, masjid tak datang, kuliah ilmu tak datang. Jangan sampai macam tu. Sebab apa? Nanti akan dipersoalkan. Waktu sekian-sekian kamu pergi shopping mall, kau pergi sini, jalan saja di sini, kenapa tak pergi majlis ilmu? Kenapa tak pergi masjid? Kalau kita ada alasan, kita kata tak sempat ya Allah, kerja masa tak sempat, kita ada alasan lah. Tapi kalau kita tak cari waktu lain, memang hari-hari macam tu. Kalau bukan hari-hari, ada masa-masa dia tak sempat, tu lain ceritalah. Tapi kalau hari-hari tak sempat, nanti kita kena jawab lah kenapa. Kena sediakan jawapan. Kalau budak-budak, murid-murid, kalau dengan cikgu dia boleh kelentong lagi lah. Dia kelentong sikit, buat ayat sikit goreng-goreng, cikgu pun percaya. Dengan Allah SWT jangan. Dia Maha mengetahui. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan waktumu baik-baik. Kita tak akan mampu datang ke masjid, tak akan mampu duduk dalam majlis ilmu, melainkan bila kita atur masa kita tu baik-baik. Maksudnya kalau kata perlu beli barang, katakanlah barang di rumah dah habis ke apa semua, boleh tak kita tangguhkan, beli esok ke contohnya. Kalau boleh ditangguhkan, tangguhkan. Sebab malam ni ada majlis ilmu misalnya, nak datang ke masjid. Tapi kalau tak boleh ditangguhkan, terpaksa beli. Sebab malam ni nak makan dah tak ada barang misalnya. Tapi nak shopping beli baju, boleh ditangguhkan contohnya. Esok-esok boleh beli. Nak kalut malam ni beli buat apa? Contohlah. Jadi kena atur masa tu. Bila kita dapat atur masa tu dengan baik, maka kita akan sempatlah datang ke masjid, sempat akan ikut kuliah dan sebagainya. Tapi kalau waktu begini kita shift kerja, nak buat macam mana? Bekerja kita kan, tu tak dapat ni dielakkan. Dan engkau susunkan wirid-wiridmu, ini bacaan kita, wirid-wirid kita dari pagi hingga petang. Maknanya kita susun waktu kita untuk nak buat amal yang fardu tadi, amal yang sunat, kena susun waktu, kena ada jadual lah. Jadi jadual ni bukan anak-anak kita pergi sekolah je ada jadual, kita pun kena ada jadual juga. Walaupun kita tak buatlah jadual tu tanpa dekat dinding rumah kan, ataupun dinding bilik, maknanya dalam kepala ni dah ada dah, waktu ni apa kita kena buat, waktu ni apa kita kena buat, tu jadual kita. Hari-hari kita bangun tidur, mandi, solat subuh, masjid, jemaah dan sebagainya, sampailah kita tidur balik, apa jadual kita, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena baca, itu semua wirid-wirid yang kita kena baca apa, itu jadual kita. Maka dengarlah nasihatku baik-baik, kata Imam Ghazali, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh Tuhanmu. Jadi lepas ni Imam Ghazali akan sebut, memula daripada bab yang pertama sampailah yang bab yang ke akhir, iaitu apa yang disuruh oleh Allah SWT, bermula daripada engkau bangun tidur, pada waktu bangun tidur waktu pagi, Imam Ghazali akan sebut apa adab-adab dia, sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi Imam Ghazali akan sebut adab kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Maknanya detail. Itulah yang kita selalu buat hari-hari. Jadi kita kena tahu apa yang kita selalu buat hari-hari itu, adab apa yang kita selalu buat hari-hari. Jadi adab yang pertama ialah adab bangun daripada tidur. Jadi adab ni maknanya budi pekerti yang baik, sopan santun, tu maknanya dari segi bahasa kan adab. Jadi bila kita beradab dengan Allah SWT, maknanya sopan santun kita dengan Allah SWT. Kalau tidur, sopan santun kita macam mana, adab kita macam mana, budi pekerti kita macam mana. Dan orang yang paling beradab di dunia ini adalah baginda Nabi SAW. Adab Nabi SAW kita tak dapat tandingi, hatta sahabat pun tak boleh tanding adab Nabi SAW. Kenapa? Kerana adab Nabi itu
diasuh, dididik oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, mentakdibkan aku. Maka pendidikan adab aku ni yang terbaik. Yang terbaik sebab diasuh langsung oleh Allah SWT, dididik langsung oleh Allah SWT. Sesuailah sebab Nabi diangkat sebagai Nabi, Rasul teladan. Tentulah adabnya lebih baik. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, adab Nabi itu adalah Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Quran. Bahkan tujuan Nabi SAW diutuskan pun disebutkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan oleh Allah SWT, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Nak menyempurnakan akhlak manusia, akhlak umat ini. Jadi kita tengok adab yang pertama, iaitu adab bangun daripada tidur. Adab bangun daripada tidur. Tidur ni semua orang tahu kan, tidur kan. Maknanya bangun daripada tidur di sini, tidur ni adalah tidur malam. Sebab tidur ni ada tidur siang. Ada tidur siang tu, ada tidur tengah hari. Nanti kita jelaskan jenis-jenis tidur. Ada 5 jenis tidur. Yang mana yang disunatkan, mana dimakruhkan, yang mana diharamkan. Nanti kita jelaskan. Jadi yang ni adalah tidur malam. Bangun daripada tidur tu waktu pagi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun daripada tidur. Maknanya bila kita tidur malam, sampai pada waktu pagi sebelum subuh tu, hendaklah kita berusaha supaya dapat bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur tu, kalau kita masih ditakdirkan bernyawa, kalau tak ditakdirkan bernyawa, mati memang tak terbangun lah. Ni maknanya kalau kita ditakdirkan masih bernyawa. Kenapa? Tidur tu adalah mati. Tidur tu mati. Bila kita tidur, nyawa kita dipegang oleh Allah SWT. Bukan pegang macam kita genggam tu, bukan. Maksudnya dalam genggaman Allah SWT, dalam kekuasaan Allah SWT. Seumpama digenggam, dipegang roh kita tu. Kalau kita ditakdirkan esok tu kita masih bernyawa, dilepaskan roh itu ke jasad kita, maka kita pun bangun. Tapi kalau kita tak ditakdirkan esoknya hidup, maka terus dipegang roh kita tu, kita tak terbangun lah. Dengan sebab tu dikatakan tidur itu adalah mati sekejap tidur. Jadi bangun tu sebelum terbit fajar. Bangun daripada tidur tu sebelum terbit fajar. Jadi kita mesti bangun sebelum terbit fajar. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ni Allah menyatakan bila kita tidur tu Allah pegang roh kita, pegang jiwa kita. Seumpama kita matilah. Seumpama kita mati. Kemudian kita dibangunkan. Ni dinyatakan dalam ayat ni, kita dibangunkan kalau kita tidak ditakdirkan kita mati, dilepaskan roh kita tu. Kalau kita ditakdirkan mati, maka dipegang terus roh kita tu, diambil terus roh kita ketika mana kita tidur. Kemudian kita usaha bangun daripada tidur sebelum terbit fajar. Maksud sebelum terbit fajar ni adalah fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar ni dia ada dua. Fajar ni ada dua. Satu dinamakan fajar kazib. Fajar kazib. Fajar kazib ni adalah fajar yang terbit sebelum fajar sadiq. Fajar kazib ni kalau dalam bahasa kita ni fajar tipu lah. Olok-olok. Dia bukan betul-betul fajar yang betul-betul keluar. Olok-olok. Fajar kazib ni dia akan terbit sebelum terbit fajar sadiq. Fajar sadiq ni adalah penentuan waktu subuh. Penentuan waktu subuh. Jadi kalau kita berpuasa, dikatakan jangan makan sehingga terbit fajar, itu adalah
apa nama, fajar sadiq. Tapi kita ada imsak kan, ada imsak, ikut imsak dia. Jadi kalau terbit fajar kazib, itu apa nama, belum lagi masuk waktu subuh. Nak tahu perbezaan di antara fajar kazib dengan fajar sadiq ini, nanti tuan-tuan boleh Google. Dia ada gambar dia. Ini gambar fajar kazib, ini gambar fajar sadiq. Kalau fajar sadiq tu dia dah cerah sikit. Yang fajar kazib ni dia belum betul-betul cerah lagi. Maksud fajar ni adalah cahaya. Kan matahari sebelum terbit, dia keluar cahaya dulu. Sebelum dia keluar matahari tu, dia keluar cahaya dulu. Jadi waktu kazib tu dia cahaya dia sikit je, belum betul-betul lagi. Bila dah fajar sadiq, dia cahaya dia terang sikit, tapi belum nampak matahari. Itu waktu kita sembahyang subuh. Jadi maknanya bangun tu awal sebelum terbit fajar sadiq. Yang lebih baiknya kita bangun sebelum fajar kazib lagi kita dah bangun. Maksudnya kalau subuh, misalnya subuh pukul 5 pagi gitu kan, pukul 4 tu dah bangun, saya kata 4.30 ke, bangun awal sebelum fajar sadiq. Itu seboleh-bolehnya bangun awal sebelum fajar sadiq. Jadi di sini maknanya fajar tu, untuk apa nama, makluman kita ada dua, fajar kazib ataupun fajar sadiq. Jadi fajar sadiq ini adalah apa nama ni, masuknya waktu subuh tu. Bila terbit fajar tu maknanya dah masuk waktu subuh. Bila terbit fajar tu memang dah tak boleh makan, tak boleh apalah. Kalau kita berpuasa. Tapi kalau berpuasa jangan tunggu terbit fajar sadiq tu dah berhenti makan. Bila dah imsak tu dah berhenti makan. Pasal apa, kita tak tahu apa yang melekat dekat gigi kita kan. Katakan kita berhenti sebelum terbit fajar sadiq, 2-3 minit kita baru berhenti kan. Tiba-tiba bila terbit fajar sadiq, rupanya ada benda melekat, tertelan ke apa semua, kan dah jadi masalah. Jadi ikut apa nama, waktu imsak tu, waktu yang telah ditentukan. Jadi bangun awal sebelum terbit fajar kazib tadi apa? Untuk apa? Untuk kita buat ibadat yang lain. Sebelum sembahyang subuh tu buat ibadat yang lain. Itu tujuan kita. Jadi nanti insya-Allah kita jelaskan lagi tentang adab-adab bangun daripada tidur ni, baru permulaan, mukadimah adab-adab bangun daripada tidur. Jadi sementara nak tunggu buku sampai tu, insya-Allah lah sempatlah lagi ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaflah kalau ada saya silap. Kalau ada yang lebih mengetahui, tolong tegurlah, bagi teguran kalau ada saya silap. Mudah-mudahan insya-Allah kita diangkat darjat Allah SWT dengan sebab kita duduk manusia ni, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.